Assalamualaikum warahmatullahi. Umat Islam Malaysia mulai merasai peningkatan kekerapan serangan dengan pelbagai bentuk penghinaan terhadap agama Islam sebaik PRU 14 yang lepas tamat dan kerajaan baru ditubuhkan oleh PH di mana Mahathir diangkat sebagai PM ke-7. Ironinya, umat diperlakukan sedemikian rupa di tanah air sendiri walaupun agama Islam merupakan agama persekutuan menurut perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Adakah ini bakal berulang pasca PRU 15? Sebelum 2018 ada tapi masih boleh dikawal. Lepas 2018 jadi macam empangan pecah atau macam sengaja dibuka atas prinsip hak sama rata, kebebasan bersuara dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa ada golongan bukan Islam, saya percaya tak semua, macam dapat lesen untuk tingkatkan serangan. Dan lebih malang, ada kalangan orang Islam sendiri terlibat. Mereka juga turut sebarkan dan sanggup pertahankan sentimen kebencian sehingga menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat Islam. Institusi raja dicabar, sekolah berorientasikan Islam dicabar, perkara mungkar dibiarkan berleluasa, isu lesbian, gay, transgender, LGBT dan sebagainya. Contohnya, tangkap layar bertarikh 31 Julai 2020 ini paparkan perbualan di akaun Twitter melibatkan seorang calon DAP berbangsa Melayu Islam. Saya bacakan keratan berita yang dipetik ini. Pada 31 Julai 2020, jam 10.18 pagi, hari pertama Aidil Adha, pengguna Twitter Afif dan Babi menaikkan ciapan nak pakai pakaian kostum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Hari ini aku dan anak aku nak kostum play jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tweetnya itu galak disambut oleh pengguna-pengguna Twitter lain yang menghina ibadah kurban tersebut, termasuklah oleh Syahrizan. Beliau minta maaf lepas itu dan dah delete perbualan tersebut, tapi hati umat Islam telah dilukai. Allah dan Nabi dipersendakan. PRU 15 ini, beliau merupakan calon yang bertanding bagi kerusi parlimen di Selangor. Ini satu contoh campur tangan dalam hal berkaitan Islam. Saya baca, dalam isu aurat, Ngakomeng menyindir purdah yang dipakai sebahagian wanita Islam sambil menyifatkan seorang pemimpin UMNO Pulau Pinang, Ahmad Darus, yang mencadangkan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2015 supaya pramugari MAS memakai pakaian yang menutup aurat sebagai pemimpin Melayu otak cacat. Sampai hari ini, beliau masih ratib Malaysia akan jadi negara Taliban Afghanistan. Dulu tahun 2019, PAS kerjasama dengan UMNO, dia kata Taliban. Hari ini, PAS kerjasama dengan Bersatu pun dia ratib Taliban. Ramai tertipu dengan janji-janji palsu mereka dulu. Sebahagian besar golongan cendekiawan di universiti-universiti turut terpengaruh. Contohnya, nak hapus GST kerana membebankan rakyat. Rakan-rakan saya di universiti dalam kalangan profesor-profesor pun ramai yang percaya. Moralnya, jawatan profesor bukan jaminan tak kena tipu. Begitu juga ramai agamawan, penceramah-penceramah terkenal juga terkena dulu. Bersyukur katanya lepas PH menang, lega. Tak lama lepas itu, mereka tak tahan dan mula ubah pendirian apabila penghinaan demi penghinaan terhadap Islam dilakukan. Baru tersedar. Jadi, tak hairanlah dalam kes wabak juga agamawan boleh terkhilaf. Mereka tak dapat maklumat lengkap, sebelah pihak sahaja. Sebaiknya, mereka pun kenalah bijak sikit, tanya soalan. Ini apa yang KKM WHO sebut, itu saja jadi rujukan, macam wahyu pula. Hakikatnya, umat Islam dan agama Islam dihina lepas PRU 14. Kemudian datang wabak. Allah kirimkan nak uji. Apa mereka buat? Mereka terus tutup masjid. Inilah kesilapan besar, maka berlakulah kerosakan demi kerosakan. Sampai sekarang saya lihat di surau-surau dan masjid-masjid, saf rata-rata masih tidak rapat. Takut bersentuh bahu, takut bersentuh kaki yang merupakan sunnah. Macam mana hati-hati umat Islam nak bersatu macam ni? Saf masih belum lurus dan rapat. Sunnah terpenting diambil ringan. Sehingga hari ini, momentum kebencian dan penghinaan 2018 tersebut masih terasa. Bukan mudah nak kawal, reda selepas empangan dibuka pada tahun 2018 tersebut. Justru, apa bakal berlaku kepada umat Islam Malaysia pasca PRU 15? Buatlah pilihan yang bijak jika kita tidak mahu berulang penghinaan sedemikian rupa di tanah air sendiri pasca PRU 14 dahulu. Sampai di sini perkongsian kita kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi